Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi walaupun sekolah kita ditutup kerana PKPB. Okey, PKPB itu apa, Luqman? Peta kawalan pergerakan. Betul. Peta pergerakan, kawalan pergerakan bersyarat. Walaupun kita dalam PKPB tapi pengajaran dan pembelajaran kita tetap teruskan. Jadi kita guna Google Meet lah. Okey. Jadi sebenarnya kamu telah habis semua tajuk dan perancangan awal cikgu nak berikan kerja khusus untuk markah kerja khusus nak bagi projek, tapi disebabkan kita dalam PKPB, so kena tukar plan lah. Okey. Jadi untuk hari ni subjek asas sains komputer tingkatan 3 ya. Kita buat ulang kaji tajuk perwakilan data ya, 2.0. Jadi tajuk ni sebenarnya kamu telah habis belajar. Okey. Jadi dalam sini ada video, ada 7 video . Jadi cikgu nak nanti kamu kena buka semua video ni. Contoh cikgu tunjuk kamu buka semua video ni, okey, dekat YouTube dan dengar. Jadi kamu kena komen. Komen sebagai tanda kamu melihatlah video tu. Jadi mudah je lah kerja kamu. Cuma komen pada video-video cikgu untuk tajuk perwakilan data. Boleh ya? Boleh. Okey. Tapi dalam ni cikgu dah set lah. Bila kamu komen, dia akan keluar time. Lama mana kamu tengok video tu? Kalau katakan video ni kriptografi dan keselamatan data ni panjang dia 8 minit. Jadi bila kamu dah play semua sekali, komen dia akan keluar masa. Berapa minit kamu tengok kalau kamu tengok sekejap je, dia keluar sekejap lah masa dia. Okey. Okey, jadi untuk hari ni cikgu nak sambung tajuk transposition cipher. Okey, Adam boleh mute dulu mic. Okey. Itu tajuk hari ni 2.13 transposition cipher. Okey, ini secara ringkas lah apa yang dimasukkan dengan transposition cipher. Kita gunakan blok, kolom dan lajur, baris dan lajur untuk membuat transposition cipher. Ini contoh dia, kita tengok sekejap. Jadi untuk membuat transposition cipher ni kita kena buat baris lah, kotak, dan kena ada lajur dan baris. Okey, contohnya plain text dia transposition. Jadi kita kena bilang baris ni semua. Okey, dan kita masukkan pada setiap kotak. Jumlah kotak ni biasanya dia akan bagi key lah, berapa kotak yang kita kena buat. Ini contoh lah. Okey, keyword dia kelepak 3152. Jadi kita kena tukar lah. Okey. Ini jadi dia akan tengok daripada atas ke bawah pula. Ini contoh. Masih ingat lagi ni? Okey, ini contoh ringkas. Jadi apa yang dimasukkan dengan transposition cipher ni, dia mengubah kedudukan abjad dalam tab biasa. Dia hanya buat pertukaran abjad saja. Okey. Itu masuk transposition cipher. Dia melakukan perubahan terhadap kedudukan abjad-abjad dalam teks saja Yang tu saja. Okey. Jadi perubahan yang berlaku ini juga dikenali sebagai pemutaran ataupun pencampuran, scribbling. Dia ada 2 proses untuk buat. Sama dengan cipher yang lain, dia ada
penyulitan dan juga nyah sulit. Dan untuk melakukan transposition cipher ni dia memerlukan kunci. Biasanya soalan dia akan bagi kunci lah. So kita kena guna kunci yang dibagi untuk melakukan proses transposition cipher. Okey, contoh jenis-jenis transposition cipher dia ada dua. Siapa tahu? Siapa masih ingat jenis-jenis transposition cipher? Syed, ingat tak? Jenis-jenis transposition cipher ada dua saja. Kejap. Okay, boleh tengok buku. Cipher. Apa dia, Anissa? Preface cipher dengan kolom Tak ada yang tulis. Ada dua. Kolom na dengan Description. description. preface cipher. Description. Okey. Nanti kita tengok nanti ya. Tengok yang pertama, Ray Fan cipher. Ray lah, Fan cipher. Ini yang pertama. Jadi untuk melakukan proses Ray Fan cipher, dia buat macam mana tahu? Dia ada satu nombor kita pilih sebagai kunci. Satu nombor dipilih sebagai kunci dan mesej itu kita isi dalam kotak tu secara zigzag. Jadi mesej kita isi secara zigzag dalam jadual table yang berdimensi K dan T. K ni kolom, T lajur nanti kita tengok nanti. Jadi K merujuk kepada kunci. Okey, K itu merujuk pada kunci iaitu bilangan baris jadual cipher. Kunci yang diberi dan kita akan jadikan baris K itu dan T pula kita merujuk kepada teks, bilangan teks berapa aksara kita nak isi dalam kolom yang kita akan buat nanti Lepas tu cipher akan dibaca dari baris teratas dan ke bawah. Selepas kita susun secara zigzag, lepas tu untuk jadikan dia cipher kita baca daripada atas ke bawah Okey, ini contoh. Tengok contoh satu. Ada kertas Okey, contoh Nama saya Aida. Lepas tu dia bagi kunci 3. Jadi bila dia bagi kunci itu sebagai K, kita kena buat 3 baris. Dan untuk bilangan lajur, kita kena bilang berapa aksara yang dibagi Nama saya Aida tu. Kalau kita bilang nama saya Aida ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya 12 lah. 12 lajur dan 3 baris. 3 baris ni daripada kunci yang dia beri Okey, lepas tu kita susun nama saya Aida tu dalam bentuk zigzag. Tahu zigzag Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas Kita masukkan nama saya Aida. Dalam peta tu Lepas tu kita nak jadikan cipher tag tu, kita ambil daripada baris pertama, baris kedua dan baris yang ketiga. Dia akan jadi NSA AAA IAMYD. Ada nak tanya? Boleh faham ni? Okey, Okey Kita tengok contoh yang kedua. Tag ciphernya dia bagi tag cipher dulu, KMDE, NA dan seterusnya dengan kunci 3. Kita nak buat nyah sulit mesej ini. Jadi yang pertama dia bagi kunci 3, maksudnya kita akan buat 3 baris. Dan untuk lajur kita bilanglah berapa ni. Tag cipher yang diberi 1, 2, 3, 4 sehingga ke L tu 18. 18 lajur Kuncinya 3. Yang ni kamu kena buat dulu bentuk zigzag. Ambil pen tu buat zigzag macam tu. Okey. Lepas tu tag cipher tu kamu masukkan daripada atas ke bawah. K M D E N A seterusnya lah sampai ke L. Okey. Lepas tu barulah kita baca semula plain text tersebut mengikut bacaan zigzag lah. Kami murid cemerlang. Boleh? Yang ni mungkin pening sikit. Ada nak tanya yang ni? Yang ni agak pening sikit sebab dia bagi teks cipher dulu. Lepas tu kita kena nyah sulit untuk jadikan plain text. Contoh yang ketiga, yang ni tak apa, dia bagi plain text dan kunci dia 4. So bila dah bagi kunci 4, kita buat 4 baris. Okey, dan kita bilang perkataan aksara berkumpul di katin 2 petang sebanyak 26 aksara dan kita jadikan kolomnya
26 lah. Lepas tu kita masukkan plain text tersebut secara zigzag. Berkumpul di kantin waktu petang. Lepas tu untuk kita jadikan dia sebagai cipher text, kita ambil dari baris atas ke bawah. BPAUNE ke bawah. Sampai DIE. Boleh ya? Yang ini jenis Ray-Fan cipher dalam transposition cipher. Boleh faham yang ni? Adam boleh Adam? Boleh rezeki. Boleh. Ini yang jenis yang pertama, Ray-Fan cipher. Okey, tengok pula jenis yang kedua, columnar transposition. Ini jenis yang kedua untuk transposition cipher. Jadi untuk columnar transposition, dia menyulitkan satu mesej dengan menulisnya dalam jadual secara mendata. Tahu mendata horizontal dengan bilangan lajur yang telah ditetapkan. Lepas tu satu perkataan dipilih untuk dijadikan kunci penyulitan. Biasanya dia bagi kunci lah. Kunci perkataan. Bilangan abjad dalam kunci akan menentukan bilangan lajur dalam jadual. Okey. Bilangan abjad dalam kunci dia akan jadikan lajur ke bawah tu. Abjad-abjad yang ada dalam kunci akan menentukan pula cara bagi mengubah urutan abjad-abjad dalam mesej. Setiap abjad dalam mesej akan ditulis pada setiap petak dalam jadual. Okey, tengok contoh. Contoh satu untuk columnar transposition. Okey, plain text dia bagi perkataan maklumat mesyuarat akademik. Lepas tu dia bagi kunci, kata kunci bola. Sulitkan mesej ini. Kita akan bina satu jadual dan kita isikan baris yang seterusnya dengan nombor berdasarkan susunan abjad, iaitu abjad bola tu B-O-L-A yang ni Jadi kita kena kira lah A ni abjad mula-mula kan, jadi nombor 1. Lepas A, B, abjad B nombor 2. B, C, D, E, tengok L nombor 3 dan O nombor 4. Boleh kita kena buat yang ni dulu. Bola ni kita tentukan nombor berapa dulu mengikut susunan abjad. A nombor 1, L nombor 3, B nombor 2, O nombor 4, L nombor 3, A nombor 1. Langkah yang kedua, kita gunakan formula untuk menghitung baris yang diperlukan dalam jadual. Okey, bagaimana nak menentukan baris ke bawah? Kita dah dapat 4 lajur ni daripada bola. Nak tentukan baris berapa, kita kena bahagi bilangan abjad dalam teks biasa dengan bilangan, kita bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Okey, jadi 25 bagi 4 dapat 6.25 iaitu 7 baris. Kita bundarkan jadi 7 baris Boleh ni 25 bagi 4. Bilangan abjad ni kamu bilang lah mesyuarat, maklumat mesyuarat akademik. Dia ada 25 perkataan dan bahagi dengan kata kunci bola. Bola ni 4. Jadi 25 bagi 4 sama dengan 6.25. Kita bundarkan jadi dia 7 baris. So kita buatlah 7 baris. Okey. Nombor 1 ni. Kita mula dengan yang kosong. Yang atas ni tak kira ni. Kita mula yang kosong. Kita buat 7 baris daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selepas itu kita masukkan abjad dalam tab biasa, kita masukkan iaitu daripada kiri ke kanan. MAK, maklumat mesyuarat akademik. Boleh daripada kiri ke kanan kita masukkan. Lepas itu petak-petak yang kosong kita isi dengan sebarang abjad lah untuk memenuhi jadual. Isilah apa-apa. Nak isi X ke, X semua ke, T, ikut pandalah ni Yang ni kita isi sendiri. Okey. Jadi bila kita dah masukkan semua plain text yang dibagi itu daripada kiri ke kanan dan ke bawah. Okay, lepas tu langkah 4 kita menulis teks cipher bermula daripada laju 1, 2, 3 dan 4. Dari abjad atas ke bawah dah catatkan semua lajur 1, 2, 3, 4 Yang ni Bila dah dapat ini, kita ambil lah laju 1 dulu. Laju 1 L daripada atas ke bawah, L, T, Y, A, A, I, Z. Lepas tu laju yang kedua
MUAU ni semua sekali lah. 3 dan 4 lah. Lepas tu kita catum mengikut nombor ni. 1 dulu, baru 2, 3 dan akhirnya 4. So dia akan dapat jawapan LTYAAIZMU dan sampai ke EX. Boleh jelas? Okey, Guru. Fatimah mana Fatimah? Memang masuk aku. Okay, ini yang contoh pertama untuk columnar transposition. Tengok yang kedua, dia bagi cipher tag dulu. Okay, dan dia bagi kunci dia pintu. Jadi proses yang sama juga. Sekarang ni kita nak menjadikan dia sebagai plain text. Dia bagi cipher text dan kita nak jadikan dia sebagai plain text dengan menggunakan kaedah columnar transposition. Okey, sama juga prosesnya. Yang pertama, kata kunci itu tersebut kita buat nombor mengikut susunan abjad. P nombor 3, I nombor 1, N nombor 2, T nombor 4, U nombor 5. Yang ni boleh faham macam mana A, B, C, D, I dulu. Ikut susunan tu daripada A sampai ke Z. So kita jadikan abjad-abjad tersebut sebagai nombor mengikut susunan abjad A sampai Z. So kita dah dapat 3, 1, 2, 4, 5. Maksudnya kita ada 5 lajur. Dan untuk menentukan baris berapa, kita bahagilah, kita bilang teks cipher yang diberi ini iaitu sebanyak 30. Kita bahagi dengan bilangan abjad pada kata kunci iaitu 5. So kita dapat 6 baris. Okey. Lepas tu kita gunakan formula, kita dah dapat formula. Lepas tu kita kembangkan jadual lah. So kita masuk je lah. Kita masuk saja. Okey. Maksudnya EI sekarang ni dia 6 lajur. So maksudnya kita ambil 6 sajalah. Yang mula-mula tu EI, EALA tu kita masuk pada lajur yang pertama. Okey. Lepas tu seterusnya kita masuk pada lajur yang kedua. Seterusnya lajur ketiga dan sampailah kepada lajur yang kelima. Okay, boleh? Lepas tu kita pun bacalah, kita jadikan dia plain text. Kita ambil daripada kiri ke kanan. Senarai pendek pemain bola sepak. Okay, yang ni nanti cikgu akan bagi kerja lepas ni dalam Google Form. Semua kena jawab. Okay, dah habis tajuk ni. Bila kita jumpa lagi? Minggu depan, Guru. Kita jumpa lagi untuk kelas online kita minggu depan. Terima kasih.